22 kematian direkodkan dalam 2 hari Op Selamat Aidilfitri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 18 kes kematian direkodkan semalam pada hari kedua pelaksanaan Op Selamat ke-22 bersempena cuti perayaan Aidilfitri. Jumlah itu meningkat berbanding 14 kematian yang direkodkan pada hari pertama Op berkenaan. PDRM memaklumkan sejumlah 1,631 kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di seluruh negara semalam menjadikan jumlah keseluruhan 3,314 kes. Justru pengguna jalan raya dinasihat supaya memandu secara berhemah dan sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan selain memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi tanpa kompromi. PDRM akan melaksanakan penguatkuasaan Op Selamat sehingga 13 April ini di seluruh negara. 2 lelaki maut selepas motosikal ditunggang mereka bertembung di Jalan Lebuh Paduka, Cangkat Lada awal pagi tadi. Laporan mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah kira-kira pukul 3 pagi. Timbalan Ketua Polis Daerah Perak Tengah Deputi Superintenden Muhammad Uzir Ismail menerusi kenyataan berkata kemalangan melibatkan sebuah motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 21 tahun dari arah seberang Perak menuju ke Cangkat Lada dan seorang remaja berusia 17 tahun dari arah bertentangan. Kedua-dua motosikal dilaporkan bertembung dan menyebabkan mangsa terjatuh ke tepi jalan. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki warga Emas maut manakala adiknya terselamat dalam kebakaran melibatkan sebuah rumah di Batu Sembilan, Kelang, Selangor. Penolong Pengarah Bagi Operasi JBPM Negeri Ahmad Mukhlis Mokhtar mengesahkan menerima panggilan berkenaan kejadian pada pukul 10.26 malam semalam. Beliau berkata setelah api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 11.23 malam, anggota bertugas telah menemukan satu mayat berusia 79 tahun rentung di bawah timbunan kayu. Terdapat seorang mangsa yang juga lelaki warga Emas telah dikeluarkan oleh orang awam dalam keadaan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Anggaran kemusnahan adalah 90%. Kebakaran berjaya dikawal dalam tempoh kira-kira 20 minit. Ia melibatkan kekuatan 15 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat, Kapar, BBP Sungai Pinang dan BBP Kota Raja. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki maut akibat lemas di Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi pada pukul 10.13 pagi tadi. Mangsa sebelum itu dilaporkan berkhemah semalaman di pantai tersebut sebelum ahli keluarga menyedari mangsa hilang ketika mandi laut. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Husin Zamora memaklumkan mayat mangsa berusia 25 tahun itu ditemui pukul 11.10 pagi pada jarak 10 meter daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Operasi mencari dan penyelamat dijalankan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor menggunakan teknik pencarian permukaan. Seramai 9 anggota JBPM Johor bersama 2 anggota Menara Keselamatan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora digerakkan ke lokasi. Pasukan Gerakan Am PGA menukar strategi pemantauan sepanjang musim kemarau di Kelantan. Ini dengan meletakkan anggotanya secara statik di kawasan cetek di Sungai Golok selain melakukan rondaan berkala 24 jam. Sehubungan dengan itu, kita telah meletakkan anggota statik yang bertugas di pos statik Ibrahim Pencin dan pos statik MCA untuk buat pemantauan secara 24 jam. Dalam masa yang sama juga, kita menaik unit drone untuk membuat pemantauan melalui udara. Jadi sehingga hari ini kita lihat masyarakat tidak menyeberangi
di kawasan yang saya sebutkan tadi. Pihaknya turut menggunakan 4 khidmat drone milik Batalion PJA dan Unit Udara Polis Diraja Malaysia bagi mengawal sempadan melalui udara. 123 buah lori disediakan syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA bagi menghantar bekalan air kepada pengguna di Kedah yang terjejas ketika Aidilfitri ini. Pelan kesiapsiagaan SADA yang bermula Isnin lalu hingga 14 April itu melibatkan 84 lori kontrak, 32 lori tangki SADA dan 9 lori jumbo tanker. SADA menjangkakan berlaku peningkatan permintaan air melebihi 30% oleh pengguna di seluruh Kedah sepanjang musim perayaan Aidilfitri kali ini. SADA turut mewujudkan pusat khidmat setempat PKS di 5 lokasi yang dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi mengalami gangguan bekalan air. Sebuah lori statik akan ditempatkan di setiap lokasi PKS bagi menyelesaikan aduan penduduk dengan kadar segera. SADA menyarankan pengguna melakukan persediaan awal dengan menyimpan bekalan air sekurang-kurangnya untuk kegunaan selama 2 hari dan menggunakannya dengan berhemah bagi mengurangkan risiko terputus bekalan air. 3 kawasan di Lembah Kelang terus mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat hari ini. Sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS menunjukkan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat terus direkodkan di daerah Kelang, Banting dan Ceras sejak semalam. Bacaan IPU menunjukkan Banting merekodkan 157, manakala Ceras 155 dan Kelang 152. Selain itu, data juga menunjukkan sejumlah 45 kawasan berada di bawah paras kualiti udara sederhana iaitu bacaan antara 51 dan 100, manakala 20 kawasan berada di bawah paras baik iaitu dari 0 hingga 50. Antaranya Petaling Jaya, Johan Setia, Shah Alam, Seremban, Rompin, Pulau Pinang dan Alor. Bacaan IPU antara 201 dan 300 adalah sangat tidak sihat, manakala 300 dan ke atas adalah berbahaya. Tular di TikTok, kononnya skim perubatan madani ditamatkan. Ini bermakna golongan berpendapatan rendah tidak lagi boleh mendapat bantuan rawatan percuma di klinik swasta. Tuduhan sama turut dikesan pada satu lagi hantaran di platform X. Menerusi infografik yang dikongsi, penghantar mendakwa skim terbabit ditamatkan serta-merta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Portal MyCheck memaklumkan skim terbabit masih diteruskan. Ia sebaliknya ditambah baik dengan pengkhususan diberi kepada daerah memerlukan dan mempunyai masalah kritikal. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, penambahbaikan dilaksana bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan keberkesanan skim. Ia juga hanya dibuat selepas mengambil kira kemampuan fasiliti kesihatan KKM susulan peningkatan kapasiti perkhidmatannya. Henti sebar fitnah, tak perlu cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima Kementerian Kesihatan. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kemeriahan sambutan Aidilfitri hari ini bukan hanya dirasai oleh umat Islam, malah turut diraikan masyarakat berbilang kaum menerusi penganjuran rumah terbuka. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan meraikan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Lebih 10,000 rakyat hadir ke majlis itu di Lurah Semantan, Temerloh. Turut berkenan meraikan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah.
Di Johor, kira-kira 12,000 pengunjung hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri anjuran Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Razi di kediaman rasminya. Sebanyak 32 gerai menyajikan 22 menu seperti mi rebus, laksa Johor, burasak, ketupat, rendang dan nasi biryani. Turut berkenan hadir Tunku Temanggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar. Di Sarawak, Rumah Terbuka Aidilfitri yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Wan Junadi Tuanku Jaafar di Astana Negeri meriah dengan kunjungan para kenamaan, ketua jabatan serta orang ramai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang antara yang hadir. Manakala di Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Stadium Indra Mulia. Majlis dihadiri lebih 20,000 rakyat berbilang kaum dengan pelbagai juadah disediakan. Sultan Nazrin dan Tuanku Zara turut berkenan menyampaikan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim. Sambutan Hari Raya Aidilfitri juga disambut meriah oleh rakyat Malaysia yang berada di Qatar. Seramai 150 orang rakyat Malaysia yang bermastautin di Bandar Al-Wakra, Doha menyambut Hari Raya bersama-sama bagi meneruskan tradisi walaupun berada di luar negara. Pada sambutan kali ini, pelbagai juadah dan kuih-muih resepi tradisional Melayu dihidangkan. Sambutan dimeriahkan lagi dengan jemputan kepada wakil sekitar dan juga pihak Kedutaan Besar Malaysia di Qatar. Hadir sama Duta Besar Malaysia ke Qatar, Zamshari Syaharan. Mereka yang hadir berharap majlis begini akan diteruskan di dalam memupuk hubungan persaudaraan dan mengubat kerinduan kepada kampung halaman. Sementara itu, umat Islam diseru agar tidak lupa menitipkan doa buat Palestin sempena Aidilfitri ini. Menerusi ucapan raya dikongsikan menerusi laman Facebook Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mat Zaid Hamidi mendoakan agar umat Islam di kawasan bergolak itu diberi kekuatan menghadapi ujian yang melanda. Beliau juga menyeru agar seluruh rakyat beriltizam memupuk perpaduan dan kebersamaan dengan saling mengunjungi selain menjaga keselamatan semasa di jalan raya. Inilah juga masanya untuk kita kekalkan semangat perpaduan sesama kita tanpa mengira agama dan kaum. Kepada yang akan bermusafir pulang ke kampung halaman atau mengunjungi sanak saudara dan sahabat handai, sentiasalah menjaga keselamatan diri dan amalkan pemanduan berhemah ketika musim perayaan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengadakan lawatan mesra ke Hospital Ampang bagi menyantuni petugas-petugas kesihatan yang bertugas pada Syawal pertama. Ia bagi memberi suntikan semangat dan penghargaan buat mereka yang bersedia berkhidmat walaupun pada musim perayaan. Lawatan ramah mesra dalam hospital ini adalah satu yang kita buat secara tradisi pada hari pertama, ya, untuk kita santuni kerja-pekerja staff, our healthcare worker in the front line working on hari raya pertama. Ya. Tempatan untuk saya menyantuni juga pesakit-pesakit dalam ward. Beliau juga turut menyampaikan sumbangan kepada pesakit-pesakit di hospital berkenaan. Bekerja pada hari raya juga menjadi kebiasaan bagi kaki tangan, bahagian operasi dan kejuruteraan prasarana Malaysia Berhad. Tanggungjawab digalas demi memastikan pengoperasian tren dan bas berjalan lancar. Bimala Kasturi Verasami ada butirannya. Tahun ini, lebih 4,000 kaki tangan ditugaskan berikutan jangkaan seramai 600,000 pengguna akan menggunakan perkhidmatan rel dan bas. Sebenarnya ini bukanlah kali pertama saya bertugas pada hari raya pertama, sebab saya bekerja di sini pun dah lama. Sebenarnya untuk kaki tangan yang bertugas di bahagian operasi ataupun kejuruteraan, kami memang ada sistem giliran. Alhamdulillah, penerimaan keluarga itu sangat positif lah. Mereka memahami dan membantu saya lah.
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Matsah dan seluruh warga kerja komited memberikan perkhidmatan sistematik dan terbaik di seluruh rangkaian stesen. Bukan sahaja perkhidmatan yang berterusan, jangkaan kami frekuensi train adalah 7 hingga 10 minit, tapi juga kaki tangan-tangan bersedia jika ada ramai pengguna. Kami cadangkan gunakanlah touch and go, so melancarkan penggunaan perjalanan. Menjalankan tugas tanpa mengira waktu dan hari termasuk pada musim perayaan merupakan cabaran bagi mereka yang bekerja shift. Di sini kerana komitmen mereka, operasi rel begitu efisien dan melancarkan perjalanan pengguna. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bimalaka Sri Birasami, RTM. Ini pula mengenai petugas-petugas kesihatan yang bekerja di Hari Raya. Ketika ramai dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta, mereka sanggup berkorban demi memastikan perkhidmatan kesihatan diteruskan. Wartawan Ashraf Zuhairi ada laporannya. Macam-macam cabaran dah kita jumpa dengan pesakit menangis waktu raya, nak balik tengah raya. Tanpa mengira masa, petugas-petugas kesihatan di Hospital Ampang tetap memberikan yang terbaik untuk memastikan urusan di hospital berjalan dengan lancar termasuk pada musim perayaan ini. Walaupun perlu melaksanakan tugas di Hari Raya, namun dengan mempunyai keluarga yang memahami, menguatkan lagi semangat mereka melaksanakan tanggungjawab untuk masyarakat dan negara. Nak menghilangkan rasa rindu kat kampung, dia orang akan decorate ward semua tu supaya ada feeling raya tu juga walaupun masih bekerja. Sebelum masuk kerja, prepare lah. Saya masak rendang, sediakan kuih raya, persiapan untuk anak-anak. Kami dari Ward Hematologi Hospital Ampang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hargai pengorbanan mereka dengan menghargai masa bersama keluarga anda. Ashraf Zuhairi, RTM. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bukan sahaja menjadi hari kemenangan buat umat Islam, malah turut menjadi medium bagi menyuburkan semangat perpaduan, pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini menjadi kunci kepada keamanan dan keharmonian rakyat. Ikuti laporan disediakan Fahmi Zaidi. Tak kala tibanya musim perayaan di Malaysia, ia pasti akan diraikan bersama tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Kesempatan menyambut Hari Raya Aidilfitri misalnya, digunakan sebaiknya bagi mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Bagi saya, sambutan raya sememangnya merapatkan perpaduan sebab kalau di kejirianan saya, di kampung ataupun di bandar, bukan sekadar umat Islam saja merayakannya tapi kaum Cina, kaum India, kaum Iban, kaum Sikh juga turut sama merayakannya dan berkunjung ke rumah orang-orang Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Apa sahaja aktiviti ketika sambutan Hari Raya sudah semestinya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan menjamin serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan keluarga dan juga negara. Lazimnya pada musim perayaan juga, segala perbezaan kepercayaan, ideologi mahupun fahaman politik diketepikan bagi memastikan sambutan dapat diraih dengan harmoni. Ini merupakan satu hari yang dirayakan bersama-sama. Sudah sampai ke tahap itu bagi saya. Ini menggambarkan bagaimana sambutan Aidilfitri ini sudah seolah-olah menjadi milik seluruh masyarakat kita sebenarnya. Sudah tidak memperlihatkan lagi bahawa itu perayaan orang Melayu. Kita jangan campur, kita jangan dekati. Tidak. Ini sudah menjadi perayaan di mana orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Melayu sendiri turut bergembira dan berwajah ceria, merayakannya dan cuba mendekatinya bersama-sama, memenuhi undangan-undangan. Dan saya fikir ini merupakan satu ciri-ciri
budaya perpaduan bangsa kita yang tiada tolok bandingannya. Sebagai sebuah negara majmuk, musim perayaan yang diraikan bukan sahaja untuk bergembira, tetapi ia perlu diisi dengan penyatuan dan semangat perpaduan. Walaupun hubungan kaum di Malaysia masih dianggap baik, namun tanpa sebarang usaha untuk memupuk semangat perpaduan, ia mampu menggugat kestabilan dan keharmonian negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Fahmi Zaidi, RTM. Orang ramai disaran untuk sentiasa bijak dalam melayari internet semasa musim perayaan dalam berkongsi kegembiraan. Ia bukan sahaja dapat menjaga harmonia negara, malah menunjukkan pemikiran masyarakat yang berada pada kelas tersendiri. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata sikap toleransi dan memahami sesama sendiri menjadi aspek penting kemajuan negara seiring dengan capaian internet yang dimiliki Malaysia. Kita antara negara yang kelajuan internet ketiga tertinggi, yang paling laju di dunia. Jadi banyak yang boleh kita manfaatkan kalau kita saling faham, memahami, bersikap toleransi, dan saya rasa ini dapat kita saksikan sendiri dalam suasana Aidilfitri dan juga perayaan-perayaan yang lain. Majlis Tenaga Negara akan mempercepatkan pengenalan perundangan berkaitan simpanan dan perdagangan karbon di Malaysia dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof yang juga merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan perkara tersebut telah dipersetujui oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. InsyaAllah saya akan memanggil mesyuarat koordinasi di antara pelbagai kementerian dan agensi kajian persekutuan bagaimana kita dapat mempercepatkan pengenalan pada undang-undang berhubung kait dengan bukan sahaja tenaga pulih baru tapi yang penting ialah karbon. Mesyuarat tersebut akan menyelaras undang-undang baharu yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk digunakan oleh negara. Beralih ke perkembangan sukan, kejohanan badminton Asia BSC 2024 di Ningbo, China. Jago perseorangan lelaki negara Li Zijia melepasi halangan di pusingan pertama selepas mudah menewaskan Priyanshu Rajawat 21-9, 21-13. Berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Zijia yang turun selaku pilihan ke-8 kejohanan hanya memerlukan 39 minit untuk menewaskan pemain bukan pilihan dari India itu. Zijia dijadual berdepan Cho Tianchen dari Taiwan pada pusingan kedua yang mendapat laluan mudah apabila wakil tuan rumah Wang Hongyang menarik diri di set pertama. Pertemuan kali ke-9 dengan pemain di ranking ke-15 dunia itu menyaksikan Zijia hanya menang 3 daripada 8 pertembungan terdahulu. Sementara itu, dalam aksi beregu campuran pula, gandingan utama negara Chen Tangji Toh Iwe ditunjukkan jalan keluar oleh pilihan nombor 1 kejohanan Zheng Siwei Huang Yaqiong selepas tewas 21-15, 21-15. Disusuli beregu wanita profesional negara Vivian Hu, Lim Chu Sian juga terpaksa pulang awal apabila ditewaskan gandingan Korea Selatan Jong Na Yun Kim Hye Jong 11-21, 10-21. Dalam pada itu, beregu lelaki negara turut memulakan langkah kanan apabila berjaya menewaskan lawan masing-masing. Pasangan Man Weichong, T Kaiwen menumpaskan pemain China Chen Boyang Liu Yi dengan keputusan 21-15, 21-12 dalam tempoh 35 minit. Man Weichong T Kaiwen akan bertemu beregu dari Taipei Li Jihui Yang Po Huswan yang mendapat laluan mudah apabila pilihan pertama kejohanan Satwit Sairaj Rakin Reddy Chirag Shetty menarik diri di set pertama. Kecemerlangan pasukan negara diteruskan pasangan Goh Zifei Izzuddin Romsani berjaya mengalahkan regu nombor 2 dunia dari Korea Selatan Seo Seung Jae Kang Men Hyuk 21-13, 21-18.
Manakala regu lelaki utama negara yang juga di ranking keempat dunia, Aaron Chia sewuyik menempaskan Hari Haran Amsakarunan Roban Ratina Sabapati dari India 21-15, 21-14. Bekas juara dunia itu hanya memerlukan 36 minit untuk menundukkan pasangan lawan yang menduduki ranking ke-67 dunia. Bagi pusingan kedua, Aaron Wuyik dijadualkan bertemu gandingan dari Jepun, Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura yang berada di ranking ke-25 dunia. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dilaporkan sudah menarik semula sekatan perpindahan pemain bagi pasukan Kedah Darul Aman KDA FC. Menerusi perkongsian di laman Facebook, KDA FC memaklumkan perkara itu disahkan melalui surat daripada FIFA pada Selasa. Justru pasukan berkenaan sudah boleh mendaftarkan pemain baru bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2024-2025. Pengurusan KDFC turut menegaskan isu ini berbangkit kerana aspek teknikal yang boleh dielakkan sejak awal dan tuntutan gaji bekas pemain pasukan Kedah musim 2020 dan 2021 juga sudah dilunaskan. Badan Bebas First Instance Body FIB sebelum ini mengumumkan KDFC dikenakan hukuman pemotongan 3 mata bagi pertandingan Liga Super musim 2024-2025 dan denda RM50,000 atas kegagalan membuat penyelesaian penuh tunggakan gaji bagi tahun 2023. Pasukan itu diberikan tempoh hingga 20 April ini untuk membuat pembayaran penuh tunggakan gaji itu. Sekiranya gagal, lesen kebangsaan KDFC boleh ditarik balik. Seterusnya, kelab itu tidak layak beraksi di Liga Super musim ini. Jago lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli mahu pastikan kecergasannya berada di tahap terbaik. Anak kelahiran Berseri Padang Besar itu berkata walaupun pulang ke kampung halaman sempena Hari Raya Aidilfitri, dia akan tetap menjalani latihan. Dia bagaimanapun mengakui sukar untuk menjaga pantang daripada menikmati makanan kegemaran ketika Aidilfitri. Namun, pemenang pingat emas dalam 2 tamasya Sukan Paralimpik 2016 dan 2020 bagi acara lompat jauh T20 itu tetap ingat dengan pesanan jurulatihnya. Saya balik cuti kurs bagi seminggu, tapi kurs kata kat dalam cuti seminggu training jugalah. Ambil macam curi-curi peluang training petang tu. Training saya boleh dengan MSN boleh saya untuk training gym. Gym kalau track mungkin saya masuk buat jogging. Dato' Abdul Latif memaklumkan latihan dan persediaannya berjalan lancar termasuk proses meningkatkan kecergasan fizikal dan menambah berat badan. Teknik saya mungkin memang sangat kurang dan strength pun tahun ni saya banyak drop daripada 2 tahun lepas sebab tahun lepas saya ada injury groin, drop saya masa banyak drop. Saya nak revert balik untuk tahun ni bagi masa saya besar balik. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.